Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam setengah jam sebelum maghrib di sini di Cameron Highland ini sejuk, traffic jam begitu dahsyat sangat. Tadi nampak di luar tanah rata ini semua orang cuti sekolah panjang. Isnin pun cuti yang saya fahamkan. Isnin pun cuti kan kerana Keputusan Agung pada esok. Lepas tu cuti sekolah panjang. Jadi semua orang boleh bersukaria. Lockdown apa, wabak apa, mayat-mayat berkelimangan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah jam sebelum maghrib ini, terrehat tadi, terbangun, terdapat satu firasat, terbaca komen mengenai isu sihir. Orang kita masih keliru, ada orang kata saya keliru, mari kita berhujah. Antara orang sebut tadi, ada seorang sebut tentang Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, tentang meniup-niup itu, bukan sihir yang meniup dia. Apakah menunjukkan sihir itu ada? Sama macam kita kata ayat Bible dengan anak Tuhannya, apakah anak Tuhan tu ada? Ya, orang mereka kata, okey, ini apa jenis punya logik? So kita tanya baliklah, what type of logic actually is the Quran? Apa jenis pemikiran yang kita mewarisi dalam alam ini? Inilah tema bagi saya, bahawa dia ada satu falsafah di mana bila kita praktik agama, Buya Syakur kata, kita praktik agama dengan menutup mata, tutup kelambu, tutup lampu, masukkan kepala kita dalam tempurung dan tak mau berfikir. Apakah bermakna untuk menjadi seorang religious, seorang yang beriman? Kita gantung otak kita, tak payah fikir, turut saja. Inilah yang katakan konsep agamawan padriun, lapisan pemisah antara manusia dan Tuhan. Atau mungkinkah ada satu agama suci di mana antara Tuhan dan dia tidak ada pemisah? Ayat yang sampai berhamba itu begitu jelas sekali. Jadi saya nak kupas ayat anak Tuhan dalam surah Al-Kahf. Diceritakan juga bahawa Allah tidak ada anak. Masa saya dalam Kristian, dalam Bible, anak itu macam satu fakta yang suci, yang benar, yang tidak boleh disoalkan. Sesiapa dalam kalangan kita masa itu, kalau soal Tuhan tak ada anak, terkeluar kafir dalam agama itu. Ya, jadi bila saya dah masuk Islam, terbaliklah. Siapa yang sebut Tuhan ada anak, syirik dan kafir dan ingkar. Ya, jadi bagaimana masing-masing tahu ayat mana yang benar? Ya, bila ada ayat sebut atau manusia sebut Tuhan ada anak, mereka menyatakan Tuhan ada anak. Allah jawab, mereka tak tahu dan orang tua mereka tak tahu. Sekarang mereka sebut sihir itu ada. Allah tunjuk dalam banyak ayat macam mana tukang sihir itu buat. Dia tiup-tiup, dia daripada hasad dengki, dia daripada benda yang min syarri ma khalaq, kejahatan yang Allah jadikan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Permulaan ayat tu beritahu siapa Tuhan, siapa berkuasa. Awak minta perlindungan dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung dengan Allah daripada syaitan yang rejam. Sekarang kalau saya tanya satu soalan simple je, syaitan boleh nampak tak? Hollywood semua nak menampakkan syaitan. Pernah tak orang nampak syaitan? Pernah tak orang mimpikan syaitan? Jarang kita dengarkan, kerana sebenarnya hakikat syaitan bukan makhluk yang macam kita gambarkan. Kita gambarkan macam-macam. Kita berikan halusinasi. Kita berikan attachment kepada gambaran syaitan itu. Contohlah, saya bagi contoh. Macam kita kata wabak itu. Wabak tu ada, tapi ini wabak ke? Virus tu ada, tapi dia bahaya ke? Kuman ada, tapi dia bahaya ke? Faham tak? Macam Donald Trump dulu katalah, the fact is true, but the news is false. Statement tu, benda tu betul, ada, tapi cara you buat naratif tu salah. Sekarang saya sebut lebih kurang, sihir tu tak ada, ialah kepada naratifnya lah, bahasa dia. Bila orang cakap, dia kena sihir tu, saya kata tidak. Faham? You tak percaya ada sihir ke? Saya perkataan sihir tu ada, tapi ini bukan sihir. Ini silap mata. Dan dia tak, faham tak silap mata?
You tak percaya silap mata. Sekarang saya kata silap mata tu, dia tak ada hakikat dia. Dia tak ada asas dia. Dia tak ada realiti dia. Dia penipuan. Ya. Macam mana nak sebut lagi? Jadi bila kita nak bagi masyarakat ni berfikir, kita pendekkan tajuk lah. Sihir tu tak ada. Tuhan tak ada anak. Tahu tak Tuhan tak ada anak? Tak ada realitasnya. Dia sakti. 679. Assalamualaikum, Pak sihat. Waalaikumsalam. Pak sokong Kristian ke? Tak, saya bekas Kristian tuan. Saya cuba terangkan ada berapa perkara dalam saya kena berjaga. Kita kena jaga adab. Bila depan dengan soal ini, kita kerana Nabi hormati agama lain, dan Quran pun ada ayat yang menghormati agama lain, ya, menerima agama lain, dan dikutuk golongan lain itu ada cara dia, ya. Saya selalu sebut, Allah sebut ni kadang ayat tu macam tergantung sikit, dot. Tapi kadang-kadang kita pergi sambung tu, persepsi kita ni pergi buat benda yang karut marut, ya. Harut marut bukan begitu, tapi kita pergi karut marutkan, ya. Sekarang jawab tadi, efek Kristian ke efek bekas Kristian. Okey, faham ya? Lepas tu waalaikumsalam. Okey, sekarang dia sebut efek sihat, alhamdulillah sihat. Syaitan wujud tak? Kalau you tengok dalam Hollywood, itu tak. Exorcism, tak. Merasukkan, tak. Syaitan ada, tapi syaitan macam mana? Cuba baca balik dalam Al-Quran. Syaitan tu sebenarnya apa? Hawa tu sebenarnya apa? Korin wujud tak? Korin ada, tapi macam mana? Surah Az-Zukhruf ayat 36. Diutuskan satu iblis di samping dia. Iblis kan? Mana dia? Saya tak rasa pun. Tapi dia ada. Macam mana dia ada? Bisikan. Saya kata bisikan. Macam mana bisikan dia? Apa yang selalu kita terangkan lah. Bisikan bukan lama. Tak payah takut, itu angin. Bisikan yang awak harus takut, kamu tak rasa dia tu sebagai satu lembaga. Dia macam dalam diri awak. Dia berbisik. Baik. Dia tu kan hebat. Jaga tau. Nanti kena tau. Baik. Ini KJ ni kan. Nanti dia susahkan awak lah. Nanti awak tak cucuk kan. Awak tak boleh pergi makan. Awak tak boleh rentas daerah. Awak tak boleh terbang. Awak tak boleh kutip ilmu. Awak tak boleh masuk restoran. Itu syaitan. Faham tak? Tapi syaitan wujud tak? Kadang kita kena, orang kata apa? Kita kena, ini falsafah lah, hikmat. Bagi orang biasa, mungkin awak kena lukiskan syaitan tak? Tapi macam mana nak lukiskan syaitan? Siapa boleh lukiskan syaitan? Bagus soalan tu. Tadi kita soalkan sihir. Sihir memang macam satu besi lah. Macam satu kopi lah. Sihir ni macam satu kopi lah. Magic spell orang kata. Itu apa tu? Harry Potter. Harry Potter tu magic spell lah. Harry Potter movie tentang sihir. Kalau saya pergi Harry Potter punya movie, saya kata, alah, tak adalah sihir. Mereka kata, yelah, ini wayang. Faham? Jadi orang yang nak tunjuk sihir tu, sama ada dia silap mata atau dia tak ada. Atau dia main kata, awak kena buat, saya tahu, saya tak mau sebut nama ustaz yang masyhur dulu. Yang kata sihir. Saya dah tengok upacara tu. Dia tidur semua tu. Lepas tu dia kata, ni pakai Huwallahu Ahad ni. Buat pedang. Nak lawan itu. Dia sangka syaitan ke sihir ke jin ke lawan dengan macam tu Syekh Sufi saya ajar saya. Syaitan ini, hawa nafsu ini, jangan berdepan dengan dia. Kerana dia tak ada. Jangan berdepan dengan dia. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Apa maksud? Kita selalu baca kan? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Sedap dengar kan? What's the meaning? Apa maknanya? Aku mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang rajim. Tapi bagi orang tak faham agama, tak percaya Tuhan, itu dia dengar ayat ni, mana sakti dia kan? Tapi dia mengkaji dalam dia saintifik. Dia mengkaji dalam dia psikologi. Dia mengkaji dalam dia hakikat. Dia ada hakiki. Jiwa kita, nafsu kita berpaling selain dari dia. Sekarang kita tengok alam ini semua selain dari Allah. Berpaling daripada dunia. Kuluma alaiha fan illa ibtiga wajhi
Rabbi a'la. Segala yang ada akan musnah, melainkan wajah Allah. Mana wajah Allah? Wajah Allah ada tak? Saya nampak wajah Allah lah. Quran sebut ada, Wasabi kata ada. You jangan soal lah. Sekarang saya nak pergi tafsirkan apa agaknya maksud wajah Allah. Oh, ini pula jadi ilmu hakikat. Saya tak suka dilabelkan. Semua ayat ni buat kita berfikir bahawa hakikat yang power ni Allah. Semua yang ada musnah. Itu yang Ibn Arabi sebut tidak ada kewujudan. Kalau saya sebut tak ada benda wujud. Gila lah. Ibn Arabi dah sebut. Kalau saya kata saya tak wujud. Kalau saya kata Ustaz Kasim Elias tak wujud. Dari satu segi betul, semua yang ada tidak wujud. Hanya Allah awal wa akhir wa zahir wa batin. Kalau ilmu hakikat begitu, ilmu tasawuf begitu. Tapi bukan saya nak tunjuk terror main istilah tasawuf. Saya nak tunjuk benda yang sekarang satu masyarakat habis di seluruh bumi satu Nusantara. Bila penyakit sikit, kena buat encik. Encik dia kena buat. Kalau kena buat, saya buat apa tuan? Tuan kena pergi carilah. Saya kenal lah orang bomoh lah ya. Kalau saya pergi sana macam mana? Dia tengok, dia pilih. Ada orang buat ni. Semua tu palsu. Tak ada orang buat. Dan bisikan dia tu. Okey, macam mana dia nampak kalau tak ada orang buat? Itu yang saya nak tanya. Itu sebab saya kata ada 2 kes jin gangguan datang kepada saya. Saya kata tak ada benda. Dia kata ada. Saya pun soal siasat dia semua. Lepas tu saya baca ayat sikit, dia kata dah pergi. Boleh, orang tu insya-Allah masih hidup lagi. Muda masa saya dengan dia tu, muda saya lagi. Tua lagi satu sama bahaya dengan saya. Baru saya jumpa sebulan lepas, 2 bulan lepas, masih hidup. Kawan yang lama lah, dia kata dia tak percaya ni semua. Cuma dia kata bila ada gangguan, dia datang kat saya, dia tahu saya. Mungkin dia tahu saya seorang yang membaca kitab, baca ayat. Boleh tolonglah saudara, tolong baca-baca. Saya taklah percayalah. Dia Cina ni mana percaya. Tapi saya tengok ada gangguan, ada benda kotor lah. Kalau orang Cina cakap ada lacaye. Cina kalau cakap sihir, lacaye, dirty things lah. Lacaye, itu bahasa Cantonese. Bahasa Hokkien saya tak tahu. Saya lupa lah, saya murtad Cina lah. Lacaye. You beritahu sama orang Canton lah. Yang lacaye bermakna ada sihir lah. Benda kotor. Ya, jadi benda kotor ni masuk sihir lah bahasa Cina. Jadi tapi dia tak percaya, dia cuma nak saya selesaikan. Ya, dia cuma nak saya buang benda tu. Jadi saya pergi baca lah. Apa saya baca? Semua benda yang saya boleh baca lah. Alhamdulillah, selawat lah, Fatihah. Kerana saya pernah bersama dengan orang yang guru kepada Harun Din. Dia dah baca apa saja. Saya baca lah. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam tu kan. Dia minum, dia kata hilang. Dia datang balik, dia bawa hamper. Thank you lah dia kata. Kemudian saya tak ada benda. Saya kata tak ada benda. Ya, tak ada benda. Nak kata halau, dia halau gitulah. Tangkap gitu je, tak ada. Dan bukanlah ada sakti, ini cubaan. Kan ayat 102 tu, kami adalah cubaan, jangan cuba belajar ilmu ini. So kalau saya termakan cubaan, saya ada kehebatan ni. Macam tu kan. Saya nak buat benda lah, saya buat benda. Jadi syaitan ni, hawa nafsu ni, sihir ni, dia main dengan otak kita. Kita rasa macam, kalau aku baca ni, awak baca ni 7 kali ni tu. You buat macam-macam lah, dia bisikkan tau. Saya rasa 30 kali kot. Ini 100 kali, ini 10,000 kali. You pergi baca lah, baca semua tu. Bila you terperasaan, dia ada power, syirik, kafir, syaitan. Dia tak ada benda. Allah cuba. Kerana Allah bagi you sesuatu benda. Satu pangkat. Satu anugerah. Satu ilmu. Kamu rasa bangga. Ya, saya sudah sampai satu makam. Tertipu tuan. Maaflah, saya nak kata saya tak baca kitab, tak ada guru. Ada, tapi buat apa saya nak sebut? Buat apa saya nak sebut? Saya merujuk kitab Ibnu Ajibah. Saya menurut kitab Ibnu Atta'illah. Nanti pengikut saya akan tak, kata hebat ni Cina Pek ni. Kenapa saya nak bawa itu? Saya tahu ada berapa orang taksub dengan saya. Saya marah mereka. Mereka tunjuk kat saya, tengok. Orang cakap macam ni kat Apek, mereka tak tahu perjuangan Apek. Sudahlah, kenapa nak sebut
kebanggaan, ajak orang kepada kebaikan sudah. Tapi agung-agungkan masa silam. Mahathir pun tak agungkan. You tahu tak Mahathir selamatkan Malaysia masa krisis kewangan 97? Pernah tak dia ungkitkan? Tak. Ini yang saya panggil dia ni wali Allah. Oh pula dah. Maha Fir'aun tu, awak tak kenal orang. Kita hanya copy paste. Mana awak dengar perkataan Maha Fir'aun? Awak kutip dari mana? Ni korupsi. Mahathir pun tanya, awak ada bukti ke? Nanti besok di akhirat, semua pahala kamu berpindah kepada Cik D, kepada Mahathir. Sekarang awak fitnah Cik Apek, nanti semua pahala awak pindah ke Cik Apek, tapi Apek kasih balik lah. Awak fitnah Abid Liu, semua pahala kamu pergi Abid Liu. Awak fitnah Anwar Ibrahim, semua pahala kamu pergi ke Anwar Ibrahim. Kamu ada nampak ke? Saya saksi, faham tak? Tapi saya tak mau banggakan lah, kerana syaitan masuk. Syaitan nak kita berbalah, tuan-tuan. Dia nak kita lawan, nak kita tunjuk siapa pandai, siapa menang, siapa ini Cina Pek. Ini cakap semua syaitan-syaitan belaka. Jangan layan. Cakaplah yang benar. Assalamualaikum. Begitu saja. Allah. Sebab begitu saja. Ya. So, apa lagi nak tanya? Uncle, you Sufism ke? Tengok macam-macam. Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Suhaimi Rozali merupakan pengamal perubatan Islam berpengalaman lebih 20 tahun. Okay. Yes. Oh, what do you mean? Apa tujuan Allah ciptakan jin atau hantu? Tujuannya dekatkan kepada Allah. Kepada saya cubaan, kepada saya ketetapan Allah. Okay. Apa gunanya Allah ciptakan warna kulit yang lainan? Ada diterangkan Al-Quran. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ. Dahulunya kamu semua satu umat, bermakna semua sama lah. Muka pun sama. Nak kenal Cina Apek, you tengok muka saya dari jauh lagi, you dah kenal lah. Oh ni Ustaz Kasim macam. Oh Cina Apek. Oh siapa lagi? Ni Datuk tu. Kenapa kita boleh kenal? Kerana Allah kata untuk li ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat tu beritahu macam mana kalau saya sebut kaum ini sebenarnya tak ada. Ya macam mana kata kaum ini. Saya kata kaum ini asas untuk perkauman ini semua tak ada asas. Ini semua adalah kejadian daripada Allah untuk kita berkenal ketetapan, tapi kita zalimi diri sendiri mengatakan warna kulit aku ini langsat agung. Punya warna putih ni pucat. Ni hitam ni gelap. Menjadi perkauman. Sekarang saya kata kaum kamu tak ada. Faham? Keturunan kamu tak ada makna. Amalan kamu sebenarnya kosong. Melainkan rahmat Allah. Ketakwaannya Allah. Ukuran sebenarnya takwa saya sebut. Bukan harta benda. Contohlah. Orang boleh faham. Kan, ramai orang kata. Tapi bila saya sebut dengan perkataan istilah dan persepsi baru, terkejut orang kerana selama ini tak terfikir. Itu saja. Dan saya tak mau cakap dengan cara yang mengagungkan diri. Oh, saya pandai berfikir. Syaitan lah tu. Ini 20 tahun mengamalkan ilmu. What does that mean? What the hell does that mean? Apa you nak buat kepada agama ini sekali lagi? You nak tukar agama ni jadi hokus pokus. Mambo jambo. Apa yang kisah siapa tu? P. Ramlee banyak lah. Sikit-sikit Allahumma salli ala Muhammad. Sikit-sikit Allahumma salli. Apa you nak jadi kepada agama ini? Sekejap lagi orang selawat lagi. Dari mana you belajar semua ini? Ya. Kalau macam pagi tadi saya sebut tentang pergi Filipina, cuba pergi Filipina, pergi Cameroon, pergi Brazil. You tengok orang semua berucapkan dia punya Allahumma salli ala Muhammad. Dia macam mana? Christian lah. Oh, praise Jesus. Anak Tuhan. Meratip merata. Oh, sanjung anak Tuhan. Hadap Tuhan yang tolong saya. Ada satu ajaran itu Tai Chi. Saya tak mau sebut sini lah. Saya tak mau libatkan lah. Ini gerakan Falun Gong, Tai Chi yang diharamkan di China. Dia sikit-sikit ada brother aku. Brother aku melindungi kita. Dia manusia saja. Oh, dia akan rahmati kita. Syirik lah tu. Saya pergi Tai Chi tapi saya tak ikut ajaran yang mereka ucapku. Tu kan, jangan risau. Itu brother akan lindungi kita. Ada brother KJ Un lah, Kim Jun. Ada apa lagi dulu di South Korea tu ada Sun Moon. Dia kata Nabi Isa datang semula namanya Sun Moon. Tapi muka Korea, bukan Palestin atau orang Arab.
Bang, nyanyi sikit mesti sedap. Oh, nak nyanyi pula. Maaf lah. Waktu ni nak maghrib lah. Nyanyi lagi buat apa? Ada orang nak kita nyanyi. Biasalah, ini kat pasar malam ni. Halayak ramai, TikTok ni. Cara push. Ni push ekonomi lah. Orang belik-belik. Ala Cina apa? Tengok tek-tek kan. Tengok dada. Tengok punggung kan. Itu sajalah. Saya nak sampaikan ni. Lepas ni saya akan upload di YouTube. Pesanan saya ialah bila saya sebut Tuhan tak ada anak. Macam mana perasaan satu golongan? Adalah. Ada sebut ni. Sebenarnya tak sebut dalam sana juga kitab saya. Hafal kitab tu. Dalam Bible tak sebut. Saya tahu. Son of Man. Yang sebut orang lain. Dia tak ada anak. Ya? Ada sebut banyak tempat. Saya tahu banyak sebut sihir 30 tempat. Ustaz Kasih Ali kata 102. Saya kata dia tunjukkan sihir tu tak ada. Yang tadi kata tukang sihir dengan sihirnya. Tukang mata silap dengan silapnya. Saya kata tak ada. Boleh buat apa? Sekarang saya nak tanya. Sihir ni boleh buat apa? Sihir boleh mengganggu orang. Tak boleh. Awak yang terganggu perasaan sendiri. Orang hipnotiskan kamu. Kamu ini cantik. Kata manis tuan. Dia pun terpukau bagi semua emas dia. Aku dipukau oleh Apek ni lah. Dia pukau aku dan kata manis. Macam mana polis nak tanya? Kalau polis dengar macam tu kan. Sihir kot. Saya nak melaporkan satu sihir berlaku atas saya. Saya ikut seorang jejaka. Dia kata-kata manis kepada aku. Dia tak tahu saya tiba-tiba saya lepaskan. Adalah sihir tu ada. Saya dengar ni cerita banyak kali lah. Awak sendiri yang bagilah. Main saham. Ini sekarang otafek. Saya dengar itu iklan. Otafek. Macam mana you boleh pergi klik kasih you punya duit semua 100-200 ringgit tu? Pasal awak percaya. Dan syaitan mengelurkan anda. Syaitan berbisik. Awak boleh jadi cantik. Awak boleh ubah DNA kamu. Apa pergi cucu. Faham tak? Allah tak akan zalimi kita. Allah tak akan campak kita masuk neraka. Allah tidak akan hijab kita. Melainkan kita menzalimi diri sendiri lebih dahulu. Saya ada jumpa dalam Quran ayat tu. Itu yang saya memeluk Islam. Alhamdulillah. Kerana dalam Kristian kalau Quran ni sama macam Bible, buat apa aku memeluk Islam? Dia sama. Tapi dia lain. Dia explain sebenarnya apa berlaku pada manusia. Apa tu syaitan sebenarnya. Kenapa Allah jadikan semua ini. Kan? Ada dia explain dalam surah Al-Baqarah. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Bacalah. Tapi kita tak baca. Kita dengar cerita aja padri ini, pendeta ni. Yelah. Oh gitu. Ini. Kita taklid. Kebanyakan kita sibuk. Tak ada masa belajar. Saya ikut ustaz saya lah. Saya ikut ustazah saya. Sampai urut pun dia ada. Saya ada tukang urut saya. Padahal saya tukang urut pun kita ada spesifiknya. Ustaz pun ada. Saya ada guru saya tu. Siapa yang awak ikut sebenarnya? Ilmu kebenaran ke orangnya? Awak ikut Nabi tu kerana dia tubuh badan dia, kerana makam dia. Ya? Kerana tugas fungsi makam dia. Kerana dia boleh terkeluar daripada Rasul. Ada ayat menyatakan kalau Rasul terkeluar daripada kerasulan dia, musnah dia. Jadi awak ikut dia ke? Sama macam Tok Guru. Sama macam Imam Mahdi. Tidak ada kemahdian pada Imam Mahdi. Tapi muhtadin. Orang yang sentiasa minta dia petunjuk. Dinas siratal mustaqim. Kalau orang sentiasa minta petunjuk, orang kata dia dapat petunjuk ni, apa ni. Jangan begitu. Mungkin saya silap. Itu yang Nabi kata. Jangan minta apa ayat dari saya. Saya tak ada ayat lain. Saya tak ada ayat jampi. Ini ada dalam Quran. Mereka minta ayat khusus dari dia. Alkitab pun minta, boleh bagilah satu ayat. Awak ni Nabi. Tak boleh. Saya pun tak tahu apa berlaku pada saya. Saya Rasul. Saya kasih inilah. Faham tak? Katakan saya Rasul lah. Katakanlah. Saya ada Jibril datang. Apek. Ini ada ayat baru ni. Wallahu ahad. Saya boleh baca. You tahu tak apa berlaku pada saya? Macam mana sahabat-sahabat kan sanjung saya? Ini hebat ni semua. Apek maaf ganggu Apek. Apek boleh tolong baca satu ayat lah. Faham tak? Mereka buat ini kepada Nabi. Mereka datang kepada Nabi. Nabi jawab apa? Ada dalam Quran. Nabi kata, saya tak boleh apa-apakan. Saya tak boleh jampi. Nabi tak jampi begitu. Yelah, orang dah kata ada banyak hadis. Dengar balik. Tengok dia ada ayat pemandu dia.
Saya pun tidak tahu mana tempat saya esok. Apa makna dia? Kalau bomoh, cuba bomoh cakap macam tu. Cuba ahli sihir cakap macam tu. Cuba orang yang baru halalkan jin. Saya, Ustaz Kasim Elias ada halalkan. Saya pun ada halalkan. Cuba saya beritahu ayat yang Nabi kata tadi kepada orang yang saya halalkan jinah. Sebenarnya saya tak tahu apa akan berlaku esok. Baru orang kata ni real. Ini orang betul-betul tahu ilmu. Iaitu ilmu hakikat, dia tak ada kuasa. Kalau tak faham, kita sambung lain kali, mungkin lepas maghrib ke isyak lah. Alhamdulillah. Hai, siapa ni? Baby Star Light. Hi, how are you? Tuan, rasanya siapa akan naik Perdana Menteri selepas ini? Dr. Mahathir Mohamad. Okey, itu sajalah. Dulu saya sebut Dr. Mahathir Mohamad, memang dia naik. Mana you tahu? Mana you dapat firasat ini? Ada. Saya ada ni ilmu lah. Ilmu laduni. Tak ada. Tak ada. Ini cobaan semua. Allah. Jangan datang. Jangan datang bawa botol air pada apek. Awak ambil botol air, baca sendiri. Saya ajar awak baca sendiri. Yakin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Cukup. Kalau tahu maksud itu, sudah cukup. Tak payah baca 1000 kali. Faham? Okey. Okey. Siapa cakap dah maghrib kah? Maghrib dah keluar. Belum lagi. Sini belum dengar azan lagi. Silakan. Sekejap lagi akan maghrib di sini. 2-3 minit lagi. Kita pun ada tetamu lah dari Rusia dan Jepun ni. Yang berada di Malaysia, satu keluarga. Pergi panjat bukit tadi. Air terjun. Seronok. Biar Apek sengaja lah. Ini TikTok seronok ni. Masya Allah, 61 orang. Dah azan di Melaka. Alhamdulillah. Silakan. Azan apa makna? Dulu bila dengar azan, mak saya cakap apa tau? Nimking. Ada orang Cina sini kan, Nimking. Holy Nimking lah. Nimking dalam bahasa Cina. Meratib lah. Masyarakat Cina tak tahu apa yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak tahu apa makna. Oh, ada baca lah dia. Ada azan lah. Kita tanya lah sama orang Cina. Apa itu azan lah? Apa dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya tak tahu. Jadi saya dengar, sekarang saya tahulah. Saya boleh beritahu mak saya. Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Aku naik saksi tidak Tuhan melainkan Allah. Kalau mak saya dengar, contohlah, saya bagi contoh. Aku naik saksi bahawa Muhammad itu hanya pesuruh Allah. Datanglah kepada solat. Datang kepada kejayaan. Tidak Allah Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Faham? Allahu Akbar. Apa makna? Tuhan Maha Besar. Alhamdulillah. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Aku menghadap wajahku pada wajah engkau. Macam mana Macam mana kita baca aja kan. Lepas tu, aku bukan kalangan orang yang menyekutukan Allah. Aku kalangan orang yang sujud, turut, menyerah. Gitulah. Okey. Azan semua orang pergi. Tapi tahukah apa anda belajar? Alamak, kena lagi Surat cinta dari Tuhanmu. Panggillah penterjemah, baca untuk kamu faham. Okey? Sekian saja. Wabillahi taufik wa hidayah. Salam solat maghrib. Kita jumpa lagi lepas maghrib kot. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.